Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Atikah binti Ibrahim dari unit PAI 2 Rendah ingin membentangkan tentang isu kebat dalam pentadsiran pendidikan Islam. Okey, untuk hari ini saya akan menerangkan tentang 4 perkara yang berkaitan dengan topik ini, iaitu pengenalan kebat. Yang kedua, isu kebat dalam pentadsiran pendidikan Islam. Yang ketiga, cara bagaimana untuk menyelesaikan isu tersebut. Dan akhir sekali adalah contoh pentadsiran. Okey, pertama sekali, pengenalan tentang kebat itu sendiri. Okey, transformasi kurikulum pendidikan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 memberi penekanan utama terhadap konsep kemahiran berfikir aras tinggi kebat yang berupaya melahirkan generasi yang mempunyai keupayaan dalam pemikiran kritis dan kreatif. Okey, proses transformasi pendidikan Islam juga telah dirangka berdasarkan pelaksanaan pengajaran guru di sekolah melalui pengubahsuaian yang melibatkan komponen keupayaan kurikulum, pembentukan budaya sekolah, penambahbaikan pengetahuan guru dan tahap kemampuan pelajar mengaplikasi setiap isi kandungan pembelajaran yang berorientasikan kepada kebat. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada 6 aspirasi utama murid bagi memenuhi keperluan abad ke-21. Bermakna 6 ciri utama ni adalah yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global lah. Okey, ciri-ciri tersebut adalah pertama, pengetahuan, kedua, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dua bahasa, etika dan kerohanian dan juga identiti nasional. Keenam ciri ini adalah sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang definisi kemahiran berfikir aras tinggi kebat. Okey, ianya didefinisikan sebagai penggunaan minda untuk mentafsir, menganalisis ataupun memanipulasi maklumat untuk menyelesaikan masalah yang tidak mampu dijawab melalui aplikasi rutin ilmu sedia ada. Newman 1952. Okey, kebat juga diperlukan dalam membuat penakkulan dan refleksi untuk berinovasi dan mencipta sesuatu. Kementerian Pendidikan Malaysia 2014, Rajendran 2013. Dapat difahami bahawa kebat menuntut aplikasi pengetahuan, kemahiran dan juga nilai yang dimiliki pelajar digambling secara sepadu merentasi bidang. Okey, menurut KPM 2013, kebat juga merujuk kepada kemahiran mengaplikasi, analisis, menilai dan mencipta. Ini berdasarkan taksonomi Bloom, edisi semakan Anderson et al. 2001. Okey. Kebat dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan ke dalam pengajaran dan pembelajaran PDP bagi merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Okey. Okey, seperti yang kita dapat lihat di sini. Okey, domain kognitif taksonomi Bloom iaitu aras yang digunakan sebagai elemen dalam pentadsiran. Okey, dia ada 6 peringkat lah. Pertama, maksudnya pengetahuan, pengetahuan, aras kefahaman. Seterusnya murid dapat aplikasi, menganalisis, akhirnya sintesis dan juga membuat penilaian. Okey, seterusnya kebat dalam pendidikan Islam. Pelaksanaan pengajaran guru pendidikan Islam sekolah melalui pengubahsuaian yang melibatkan komponen keupayaan kurikulum, pembentukan budaya sekolah, penambahbaikan pengetahuan guru dan juga tahap kemampuan pelajar untuk mengaplikasi setiap isi kandungan pembelajaran yang diperolehi agar matlamat pengenalan pengajaran dan pembelajaran yang berorientasikan kebat dapat dilaksanakan dengan berkesan. Seterusnya, membentuk penghayatan apakah yang mantap dalam kalangan pelajar. Okey, kemudian saya akan terangkan tentang konsep pentadsiran. Okey,
Pentadsiran merupakan satu proses mendapatkan maklumat dengan menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan sama ada formatif, sumatif, formal, informal, dalaman ataupun luaran bagi mendapatkan evidence atau bukti yang boleh dipertimbangkan dan seterusnya membuat penghakiman tentang sesuatu produk pendidikan. Proses merupakan satu susunan langkah atau tindakan atau operasi yang tertib dan terarah yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Maklumat pula ialah evidence yang menggambarkan prestasi murid dalam sesuatu perkara yang ditaksir. Penghakiman adalah satu proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan murid, dan akhir sekali produk merupakan konteks pendidikan merupakan pengetahuan, kemahuan dan nilai atau adab yang diperolehi murid setelah melalui proses pendidikan. Apakah itu konsep KEBAT? Konsep pelaksanaan KEBAT di dalam bilik darjah menurut KPM memerlukan perubahan dalam kurikulum, pedagogi dan pentadsiran, iaitu kurikulum yang dibentuk berdasarkan KEBAT memerlukan ianya ditulis secara eksplisit dalam dokumen kurikulum. Pedagogi dilaksanakan dengan pelbagai strategi PDPC yang menerapkan KEBAT seperti alat berfikir, soalan aras tinggi dan inquiry. Pentadsiran yang dipelbagaikan menerusi soalan berbentuk aras tinggi KEBAT dalam peperiksaan pusat dan penilaian yang dilakukan secara berterusan menerusi penilaian berasaskan sekolah PBS yang melibatkan 3 aspek utama, iaitu penilaian psikomotor, peperiksaan dan pendidikan jasmani dan kesihatan. PAJSK. Fokus KEBAT. KEBAT berfokus kepada kemahiran aras tinggi dengan memberi tumpuan kepada pertama, mengaplikasi, iaitu kebolehan menggunakan pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru seperti menjalankan eksperimen dan membuat binaan. Menganalisis iaitu mencerahkankan atau menstruktur maklumat ke dalam bahagian yang lebih kecil, menentukan bagaimana bahagian struktur keseluruhan atau matlamat berkaitan antara satu sama lain. Ketiga, menilai iaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standard melalui memeriksa dan mengkritik. Dan yang terakhir, mencipta iaitu menyatukan elemen untuk membentuk sesuatu, menyusun, menjana, merancang atau menghasilkan semula elemen ke dalam corak atau struktur baharu. KEBAT dalam pentadsiran pendidikan Islam iaitu satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat bagi guru kepada tahap kemampuan pelajar untuk membuat penakkulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi kepada setiap isi kandungan pembelajaran yang diperolehi agar matlamat pengenalan pengajaran dan pembelajaran berorientasikan KEBAT dapat dilaksanakan dengan berkesan dan seterusnya membentuk penghayatan akidah yang mantap dalam kalangan pelajar. Ciri-ciri KEBAT dalam pentadsiran ada 5. Yang pertama, stimulus, iaitu menggunakan stimulus secara ekstensif, contohnya graf, gambar rajah, petikan untuk menjana penakkulan kritis dan kemahiran inference. Kedua, item tidak berulang. Item pelbagai atau berbeza setiap tahun melangkaui bahan buku teks untuk mewujudkan suasana yang baru. Ketiga, berdasarkan situasi sebenar, mencabar muridlah untuk menyelesaikan masalah kehidupan sebenar dengan menggunakan pembelajaran daripada pelbagai disiplin. Dan keempat, pelbagai tahap pemikiran, mentafsir pelbagai aras pemikiran dalam domen kognitif untuk memberi impak yang lebih besar. Dan yang terakhir, konteks bukan lazim, iaitu konteks yang merujuk kepada situasi baru yang tidak lazim kepada murid, bertujuan merangsang murid berfikir bukannya menyatakan semula apa yang dipelajari semasa PDP. Sekarang kita akan masuk kepada isu KEBAT lah. Yang pertama sekali berkenaan ketidaksediaan guru.
Okey, kesediaan guru dalam melaksanakan kebat ditunjukkan ketika PDP berlangsung. Guru guru tidak melibatkan pelajar untuk bersikap aktif di dalam kelas. Okey, itu daripada kenyataan daripada Nuliana Abdul Halim 2015. Hal ini menunjukkan ketidaksediaan guru dalam melaksanakan kebat ini daripada awal. Terdapat kajian daripada Fahimah Hassan, Fazah Hassan, Hilmi Hassan dan Muhammad Adri Cik Noh 2014 yang menyatakan bahawa antara mata pelajaran yang tidak menekankan aspek kemahiran berfikir aras tinggi termasuklah mata pelajaran pendidikan Islam. Okey, seterusnya adalah isu yang kedua, iaitu kesusahan membina item soalan beraras tinggi. Okey, kesukaran menentukan instrumen pentaksiran dan membina item yang mempunyai elemen kebat yang mengambil kira kesediaan dan aras kebolehan pelajar. Ini menyebabkan item pentaksiran tidak dapat menilai prestasi murid secara menyeluruh. Okay, ketidaksediaan ini mungkin berpunca daripada kurangnya pendedahan tentang penerapan elemen kebat dalam pentaksiran ketika berada di institut perguruan ataupun universiti. Ketidaksediaan para guru melaksanakan agenda PDP kerana faktor ilmu dan kemahiran Rajendran 2001 menurut Ball dan Garten 2005 pula, sebahagian besar guru tidak tahu bagaimana menerapkan kebat kepada pelajar yang akhirnya membuatkan guru tersebut kurang bersedia. Okey, seterusnya kesukaran itu juga dirasakan apabila untuk menentukan instrumen pentaksiran dan membina item yang mempunyai elemen kebat, okey, yang mengambil kira kesediaan dan aras kebolehan pelajar. Ini menyebabkan item pentaksiran tidak dapat menilai prestasi murid secara menyeluruh. Okey, seterusnya isu yang ketiga adalah kaedah pentaksiran yang masih terikat dengan kaedah tradisional. Okey, terdapat guru yang masih menggunakan penggunaan kaedah tradisional, iaitu kaedah yang hanya berfokus kepada proses pengumpulan maklumat dan hafalan semata-mata. Sedangkan usaha meningkatkan daya fikir, analisis, sintesis, kreatif dan pemikiran tinggi kurang diberikan perhatian, malah mungkin diabaikan. Okey, untuk penyelesaian kepada permasalahan pertama dan kedua, seharusnya seorang guru itu perlulah melengkapkan diri dengan pengetahuan kebat. Okey, iaitu guru perlu mengubah cara pengajaran secara chalk and talk kepada kaedah yang lebih menjurus kepada pelajar untuk berfikir. Pengajaran guru secara chalk and talk itu perlu dikurangkan bagi meningkatkan profesional pengajaran guru. Okey, seterusnya guru memainkan peranan penting dalam memastikan kemahiran berfikir aras tinggi kebat dapat dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan mempelbagaikan strategi. Dan yang ketiga, guru haruslah mahir dalam menggunakan pelbagai kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang betul semasa menjalankan PDP di dalam kelas. Okey, pembelajaran yang pelbagai ini telah mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan mesra pelajar. Dan akhirnya, guru mestilah merancang soalan, tugasan dan aktiviti yang menuntut pelajar berfikir secara berterusan. Okey, poin seterusnya iaitu guru hendaklah membuat perancangan rapi sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Okey, seterusnya guru perlulah memastikan guru pendidikan Islam merancang aktiviti pengajaran yang berteraskan kebat sejajar dengan objektif pembelajaran yang ingin dicapai serta cabang ilmu pengetahuan termasuk kemahiran pedagogi serta kaedah pengajaran yang bersesuaian sebelum mengaplikasikan kebat dalam PDP. Okey, untuk penyelesaian isu yang ketiga, guru haruslah memanfaatkan kaedah pentaksiran terkini yang berasaskan kepada ICT. Okey, seperti contoh, menggunakan model pembelajaran interaktif untuk memupuk minat pelajar untuk mengikuti pembelajaran mereka di samping meneroka idea murid terhadap sesuatu topik yang diajar. Okay, seterusnya pembelajaran berasaskan projek untuk melatih murid saling bekerjasama dalam kumpulan serta berkongsi idea dan pemikiran tentang penyelesaian sesuatu masalah yang memerlukan kreativiti dalam pemikiran.
Okey, pembelajaran menggunakan contoh yang boleh digunakan lah adalah menggunakan game, quizzes, Google Jamboard, Padlet, word wall, live worksheet dan lain-lain lah. Kerana aktiviti-aktiviti ini pastinya akan menarik minat pelajar untuk berfikir secara kreatif lah dan merangsang pemikiran aras tinggi mereka dalam pembelajaran. Okey, seterusnya contoh pentaksiran kebat. Okey, dekat sini contoh yang diberikan adalah soalan berdasarkan gambar. Berdasarkan gambar tersebut, murid-murid perlu memberikan idea lah dan merangsang idea dan juga merangsang pemikiran aras tinggi lah untuk memberikan jawapan yang lebih baik dan kreatif. Okey, untuk contoh soalan kebat yang terakhir sekali adalah berdasarkan penyataan. Okey, soalan berbentuk penyataan dan murid perlu memberikan idea mereka berdasarkan soalan yang diberikan.